Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'd. Jadi kita sambung balik kitab kita ni, kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dalam bab puasa, iaitu fasal ke-13, hal-hal yang diharamkan dalam haji dan umrah. Kita dah baca naik kargo, ni masuk 7 kargo lah, masuk dah 7 tu dah. Yang perkara yang diharamkan ketika umrah dan haji lah. Yang ke-7-nya kita baca tu memburu binatang dah. Jadi diharamkan berburu binatang. Okey, jadi kita sambung. Wajib mengganti kalau perburuan itu di tanah halal. Lalu anak panah yang sampai kepadanya dalam tanah haram. Dah. Jadi ibu tanah halal, tapi anak panah tu kena tanah haram dah, kena menata tanah haram dah. Dan juga jika anjing perburuan di tanah haram dan tanah haram itu menjadi jalannya, maka wajiblah menggantikannya dah. Demikian juga haram bagi orang tidak berihram memotong atau mencabut semua tumbuh-tumbuhan tanah haram. Tak kira orang ihram, orang tidak ihram sama je. Potong cabut tanah haram tak boleh. Baik pohon pokok kayu maupun rumput yang basah. Baik milik orang atau bukan milik orang. Sekalipun pohon yang ditanam dan dipelihara oleh orang. Kerana Nabi SAW bersabda pada hari penaklukan kota Mekah. Nabi kata apa? Inna hadzal balada haramun bihurmatillah. La yu'dadu syajaruhu wa la yunaffaru sayduhu wa la yukhtala khalahu. Artinya negeri ini haram disebabkan diharamkan oleh Allah. Janganlah ditebang pohon kayunya. Janganlah dikejutkan binatang perburuannya. Wala yu'dadu syajarahu wala yunaffaru sadahu. Jangan dilarikanlah, dikejutkan. Dan jangan dipotong rumputnya yang basah. Wala yukhtala khalahu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tanah haram dikiaskan dengan kota Mekah. Kata tanah haram dikiaskan kota Mekah. Dikeluarkan dari kata rumput yang basah ialah rumput kering. Jadi rumput kering tidak termasuk lah. Boleh dipotong namun tidak boleh dicabut kalau akarnya masih baik lah. Tak boleh cabut, potong boleh kalau kering lah. Dan kalau kena air dapat tumbuh lah. Dan bagi yang memotongnya tidak dikenakan fidyah kalau rumput kering dah. Dan kalau dicabut dalam keadaan yang seperti ini maka dianggap berdosa. Kalau dicabut masa dia ada lagi akar dia dah kuat lagi dah. Maksudnya kita cabut tu lekat lagi. Maksud dia tu tak mampu lagi lah. Tak mampu kan. Dosa kita cabut lah. Dan wajiblah membayar gantinya berfidyah lah. Ganti lah. Dan kalau bukan fidyah ganti lah. Dam lah. Ganti lah. Dan kalau tumbuh-tumbuhan tanah haram ditanam di tanah halal. Tumbuh-tumbuhan tanah haram ditanam di tanah halal. Tidaklah berpindah kehormatannya. Atau tumbuh-tumbuhan tanah halal ditanam di tanah haram. Tidaklah mendapat penghormatan sebagaimana tumbuh-tumbuhan tanah haram. Jadi tumbuh-tumbuhan tanah haram, tanah di tanah halal. Ataupun tumbuhan tanah halal, tanah haram. Tak ada kehormatan. Tumbuhan tanah haram ada kehormatannya seperti itulah. Tidaklah wajib mengganti disebabkan motong kayu termasuk ke tanah haram. Sedangkan pohonnya di tanah halal. Di pokok tu jual dia tak. Rating ke apa duduk tanah haram. Sedangkan asal pokok batang kayu, asal akar dia daripada tanah halal. Tapi wajib membayar gantiannya lah. Dan kalau membunuh burung di atas dahannya wajib membayar dam. Kalau dahan dia tu kuasa tanah haram lah. Kerana memotong dahan kayu yang termasuk ke dalam tanah halal. Sedangkan pohonnya tanah haram, kena tentulah. Tapi tidak wajib mengganti kalau membunuh burung perburuan yang hinggap di atas dahan kayu itu. Kalau biji buah kayu ditanam di tanah halal, maka tetaplah pada kayu itu hukum asalnya. Bukan saja tanah halal tak. Haram menebang pohon kayu yang setengah pohonnya di tanah halal dan setengahnya di tanah haram. Jadi kita kena berhati-hati kira tanah haram lah. Tapi boleh memotong dahan kayu tumbuh di tempat yang sudah terpotong pada dahannya ni dipotong ni. Pada tahun dahannya dipotong. Lepas tu kuasa hak kena potong tu boleh potong lah kalau di tanah halal lah dah. Ke tanah haram tak boleh lah dah.
Dan kalau dipotong pada tahun yang lain, haramlah memotongnya melainkan dahan kayu yang dipakai untuk membuat sugi. Atau dahan lainnya, maka tidak haram memotongnya kerana orang banyak memerlukannya. Tapi kalau kayu sugi, tak apa pun potong kerana banyak orang perlu dah. Boleh mengambil daun dengan tidak direngut sehingga merosakkan pohonnya. Dan boleh memetik buahnya kerana pohonnya dipotong. Atau dicabut yang daunnya dipergunakan untuk atap atau untuk dijual. Boleh memotong atau mencabut kayu yang berduri sekalipun bukan tumbuh di jalan raya. Dan boleh, kalau pokok tu berbahaya tu boleh cabut. Dan boleh memotong atau mencabut semua pohon atau dahan yang dapat mengganggu orang berjalan. Seperti kebolehan membunuh binatang perburuan yang dapat menyakiti orangnya. Binatang tak boleh buru ke apa, tapi kalau dia bahaya tu boleh bunuh dah. Boleh memotongnya untuk jadikan makanan binatang atau jadikan ubat bagi orang yang sudah diserang penyakit. Tapi tidak boleh untuk ubat yang akan dipergunakan orang yang belum sakit lagi dah. Kalau terpaksa orang sakit perlu pada pokok tu, walaupun di tanah haram, boleh dah. Begitu juga kalau lapar pergi makan ni tak boleh makan di tanah haram. Tanah haram tu ada rupa tak boleh makan. Okay, ya dah. Jadi boleh beri makan ke binatang dah. Walaupun pokok tu kita boleh lah. Bukan kita makan kita, makan ke nate dah. Inilah tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Syarah Minhajul Talibin, dan yang berbeza dengan disebutkan dalam kitab Nihayah. Yang berbeza dah. Ni kata boleh, ni kata tak boleh. Boleh memotongnya untuk dimakan manusia kerana diperlukan. Namun yang diperbolehkan memotongnya sekadar perlu sahaja. Dan tidak boleh memotongnya untuk dijual. Bagi orang yang memberikan makan binatang atau untuk mengubati orang lain. Tak boleh nak jual. Guna untuk dipakai lah. Untuk dia makan binatang dia boleh lah. Tapi untuk ubat dia pun boleh. Tapi untuk ubat orang lain nak jual, tak boleh lah dah. Untuk buat nego kita kata dah. Dan juga boleh memotong dan mencabut pohon di sawah. Seperti gandum, padi, jelai, jagung, tembakau atau tanaman lainnya dengan tidak membayar gantiannya. Ni tak tahulah mana ada. Kalau ada tak. Kalau sawah ke apa pada pasir tak ada dah. Tapi tak apalah dia kiranya. Kalau ada dah. Tapi benda tu boleh potong sebab benda tu memang ditanam untuk makan dah. Kalau tanam untuk makan tiba tak boleh nak potong, tak boleh nak tuai ke apa bukan dia dah. Jadi dia cerita tentang pokok-pokok yang tidaklah perlu dimakan. Memang tanam tu bukan nak makan dah. Ataupun tumbuh sendiri dah. Haram memindahkan sesuatu dari tanah haram ke tanah halal atau ke tanah haram. Yang lainnya tak boleh dah. Baik tanahnya maupun batunya yang dijadikan tempat air seperti kendi yang dibuat dari tanah haram, sekalipun dengan niat mengembalikannya, maka wajiblah mengembalikannya ke tanah haram sekalipun sudah pecah dah. Kalau asal buat tembikar tu daripada tanah liat di tanah haram, dia tak boleh lah kita buat pergi tempat lain, kena duduk di tanah haram lah. Tak boleh kutip lah. Batu di Mina Muslimah lepas melontar gabung boleh bukan kutip dia. Setengah ni berkat kat kiri kutip dah, walaupun tu benda tu haram dah. Ni setengah tu je lepas berkat ni gosok, gonyoh, curi dah. Lepas tu jadi kekadang tu jadi khurafat tu dia timbul simbol capal, simbol capal. Benda tu orang istihad lu kelakar-lakar gitu lebih kurang ya lo kedok tu tahu lagi dah. Atas sangkaan yang sangat-sangat lemah tu dah. Bukan hadis perawi siqah ni sangka kalau kita terzon itu istilah. Kalau betul lah, tapi tak betul istilah yang sangka ada terjemah sangka pasal istilah syarak ni lah. Istilah yang digunakan khusus untuk hadis ni, zon tu bukan maksud sangka saja dah. Tu pun sangka tu tinggi tu kalau hadis sangka kalau kita nak kata sangka lah. Tapi tak boleh terjemah sangka sebenarnya. Dia boleh hampir yakin lah. Hampir yakin dekat 100% lah kata sampai mutawatir pun dah. Pada orang yang perawi yang siqah dipercayai. Tapi hak ni simbol capa ni sangkaan yang sangat-sangat dah sangat lemah dah. Lebih kepada reka-reka dah. Kerana sekadar syair istihad koyak-koyak lukis. Bukan jelas hadis Nabi pun tak jelas dah. Tak ada cerita hadis Nabi cerita hadis sahihnya. Dua ni'ab lain dah. Dua tu lah. Dua cabai ni macam selepas Jepun gitu dah. Tak apalah tu cerita dah. Jadi bukan berkat-berkat ni ambil gosok gapo dah. Dah. Habiskan bukan dah. Berkat-berkat kalau betul saya sabit dengan sabit dengan Nabi lah, betul-betul peninggalan Nabi dah. Tapi kalau benda tu replika gapo tak ada dah berkat dah. Replika pun bahaya. Kalau benda tu tak serupa dengan hak Nabi tu berdusta atas nama Nabi dah, replika pun bahaya. Dia kalau sebut hadis gitu tak, kita tak boleh gambar, kita tak lukis dah.
Benda yang melibatkan Nabi tak boleh lukis. Foto Nabi pun tak boleh lukis dah. So kau Nabi dah. Jadi kita tak boleh lukis. Ya, sahabat besar pun yang melibatkan Nabi juga dah. Lukis dia tak boleh lukis tu sahabat besar kehormatan yang bersama Nabi dah. Terutama 10 orang sahabat tak boleh lukis dah. Tak boleh nak gambar-gambar ke dah. Tak boleh buat berlaku cerita Umar Al-Khattab ke Abu Bakar tak boleh. Begitu lagi lah melibatkan Nabi dah. Selipar Nabi dah. Tak boleh nak gambar-gambar. Salah sikit tu nerakak dah. Capas sebenarnya tidak muncul tajam di atas. Tidak begitu lukis muncul tajam dah. Berdasarkan istihad ataupun berdasarkan syair-syair ke apa dah. Bahaya dah. So kalau betul serupa sungguh lah dia ni selipar tu model zaman dulu. Kita model kita selipar kita tak kira Islam kafir orang. Soleh orang jahat orang fasik. Pakai selipar tu lah selipar Jepun situ je bentuk je lah. Jadi benda masa tu selipar pattern gitu semua pakai pattern tu. Dan Nabi pula tukar-tukar dah. Masa pakai selipar ni dia tukar-tukar. Kasut lah, sepatu lah macam-macam. Dia buat apa? Hanya simbol selipar tu jadi tu kan. Waktu kita kena fikirlah logik dah. Tetapi kalau tidak dikembalikan, kalau dia pergi ambil batu-batu tanah gapo daripada tanah haram tak kembalikan, tidaklah dibayar ganti ruginya dah. Dan dengan mengembalikannya lah hilanglah haramnya seperti hukum menguburkan ludah dalam masjid dah. Jadi tak ada ganti kena bayar gapo dah. Kalau ambil batu tanah daripada tanah tak ada, dia kena patah balik lah. Dia kena cari hak benda yang kutip tu dan dia atas balik dengan kata beg apa suruh orang pergi Mekah tu atas ni bagi kawin terambil daripada Mekah daripada tanah haram dah. Inilah hukumnya kalau tidak diketahui bahawa tanah tempat air itu diambil dari tanah halal. Umpamanya diketahui dengan yakin atau dengan dugaan kuat atau diragukan bahawa berasal dari tanah haram. Dah. Ni. Dan kalau tidak diketahuinya seperti itu tidaklah haram memindahkannya. Jadi benda hak cerita-cerita ni benda hak yakin kita tahu benda tanah haram daripada tanah haram. Tapi kalau kita tak tahu betul ke tak nah, dia tidak sampai tanah haram lah. Dimaafkanlah dah. Tidak haram lah. Sebahagian besar ulama kenamaan di Mekah mengatakan bahawa tanah yang dibuat tempat air di Mekah sekarang ini diambil dari tanah halal. Dia kata tanah tempat air di Mekah tu ambil dari tanah halal dah. Memindahkan sesuatu dari tanah halal dan batunya ke tanah haram menurut sebagian ulama makruh. Iaitu yang disebutkan dalam kitab Rawdah Talibin dan kitab Tufah. Ada setengah kata makruh ambil tanah bagi-bagi daripada luar masuk tapi dah ni masuk habis dah buat bangunan ke apa dah. Dan sebagai ulama lagi berpendapat menyalahi keutamaan seperti yang disebutkan dalam kitab Majmu' Syarh Mazhab dan Nihayah Nihayatul Muhtasyam Syekh Ramli. Jadi dia kata tidak sapalah makruh tapi menyalahi keutamaan khilaful aula dah. Dan dapat dibezakan kedua masalah ini memindahkan sesuatu dari tanah haram ke tanah halal bererti mengurangi kemuliaan di tanah haram tu dah. Dan memindahkan sesuatu dari tanah halal ke tanah haram bererti memuliakannya pula. Dah. Tidak sampai tahap seberat daripada tanah haram lah. Tanah haram waktu ubik tu hilanglah kehormatan kemuliaan tanah haram tu. Boleh orang mari lihat tangga apa dah. Macam mana Azam Zain kan dimaafkan lah. Tapi kalau nak kira tidak. Itulah gitulah kira dah. Jadi dimaafkan dan boleh lah Azam Zain dah. Tapi kalau benda lain tak boleh batu tanah dia ke apa dah. Pokok dia ke apa tak boleh ambil buat klik dah. Daripada tanah haram bagi klik. Malaysia agak apa tak boleh dah. Haram mengambil bau-bauan Kaabah dan kiswah Kaabah. Maka wajib mengembalikan barang yang diambil daripada Kaabah dan kiswah Kaabah dah. Haram lah. Kalau seorang ingin mengambil berkah dengan wangi-wangi Kaabah, maka hendaklah membawa wangi-wangi sendiri, kemudian disapukan ke Kaabah, setelah itu diambil lagi dah. Ia bukan ambil Kaabah situ dah. Dia kena ambil apa? Tok minyak wangi dia dah. Lepas kena Kaabah ambil gosok bubuh lah. Tu kali nak kira dah. Tu kalau kira tabaruk. Tapi tabaruk yang diajar Nabi sekat tu lah. Ajar aswak dah. Ruku yang mani ke apa dah. Tidak semuka ke gosok dah. Dan lepas tu kiswah Kaabah seperti yang terangkan. Terangkan dalam kitab Rawdah. Yang didukir dari Ibn Salah, apakah diperlakukan menurut kehendak imam? Kalau biasanya biaya kiswah itu diambil dari Baitul Mal, maka urusannya diserah kepada Baitul Mal. Tidak baik dijual atau diberikan. Kalau benda tu dibawa daripada harta rakyat Baitul Mal ke apa. Gitulah. Tak boleh tu dua kali lah. Pertama, dia jadi harta bersama dia. Tak boleh kita buat klik main-main lah. Bagi-bagi masjid, bagi-bagi surga atau apa ni lah. Dia jadi lebih besar dosa lah. Nak minta maaf siapa dia. Milik bersama seluruh umat Islam lah. Lagi pajak lah.
Kerana Khalifah Umar bin Khattab membahagi-bahagikan kiswah Kaabah kepada jemaah haji. Oh, ada riwayat ni tak? Umar bin Khattab. Ini kalau kiswah itu dibiayai oleh Baitul Mal. Tapi kalau dari harta wakaf, Baitul Mal ni tak apa dia kata ni. Atau olehnya wakaf. Jadi Baitul Mal ni, kita tengok ni, harta rakyat Baitul Mal ni boleh bagi dia kata. Tapi hak tak olehnya, harta wakaf ni. Tapi kalau dari harta wakaf, maka segala hasilnya kembali kepada Kaabah. Kalau oleh mewakafkan agar dijual atau diberikan atau lainnya, maka harus dilaksanakan sesuai dengan syarat wakif tadi. Kalau orang wakaf, orang jual wakaf ni, jual kiswah ni, pakai kelambu Kaabah tu, tiba kata, jual lah nama dia ni. Ambil peti tu buat pembiayaan pengurusan masjid. Dia kaya, dia tanggung berjuta kiswah Masjidil Haram. Lepas tu dia pun nak jual tu, orang ambil ke jual, lepas tu dia nak duit tu boleh guna lagi untuk Masjidil Haram. Nah, jadi tak apa lah kalau kata gitu lah. Kalau tak boleh lah dah nak bagi, tak boleh lah. Nak bagi kat sikit, bagi berkat kau nak beri kau, tak boleh lah. Namun terjadi pada masa ini bahawa wakaf tidak disyaratkan apa-apa, hanya disyaratkan menggantinya pada setiap tahun. Dan telah dimaklumi bahawa Bani Sa'ibah yang menerimanya pada setiap tahun. Dia kata begitu. Kerana itulah para ulama pada hari ini mengatakan boleh Bani Sa'ibah pada hari ini mengambil kiswah dan menjual serta mengambil harganya untuk mereka sendirinya. Boleh sebab dia orang tahu belakang dah kalau beri ni ke abah ni beri ke dia dah. Sunat bagi setiap orang mengambil air Zam-Zam dan membawanya ke negerinya masing-masing kerana mengambil berkah. Tapi air Zam-Zam tak apa. Batu kau gapo tak boleh dah, pokok gapo tak boleh kelik dah. Pasir gapo tak boleh dah. Tanah gapo tak boleh dah. Pengganti membunuh binatang perburuan dan pengganti memotong atau mencabut tumbuh-tumbuhan tanah haram itu adalah dam takhir dan ta'dil. Bukan dam takdir lah. Ya adalah dam takhir dan ta'dil lah. Kita akan cerita apa maksud dam takhir dalam bunuh binatang perburuan ataupun pokok potong atau cabut tumbuh-tumbuhan tanah haram. Kalau dibunuh itu binatang buruan yang mempunyai persamaan dari binatang seperti unta, sapi dan kambing, maka wajib membayar persamaannya. Kalau lebih besar macam unta, bayar macam unta. Kalau macam lembu, macam lembu. Kalau macam kambing, macam kambing dia. Dan kalau tidak ada persamaannya dari binatang ternak yang lain, maka wajib membayar nilainya saja pada tempat membunuh binatang perburuan itu daripada waktu itu. Lebih kurang nilai ke apa dia. Maka wajib bagi yang membunuh unta membayar seekor unta sebagai gantinya. Dan tidak memadai unta itu diganti dengan sapi. Dan tidak dapat diganti dengan 7 ekor kambing. Atau lebih kerana penggantian binatang perburuan itu dipelihara jenisnya. Kena ikut jenisnya lah. Cara unta lah dah. Kalau nak bayar nilai dia pun, pitih pun, kena harga nilai unta semasa lah dah. Kalau membunuh burung unta serupa dengan unta, maka tidak sama dengan sapi dan kambing. Maka wajib bagi membunuh sapi hutan, lembu hutan atau keldai liar, zebra, mengganti dengan seekor lembu sapi. Dan bagi yang membunuh burung merpati atau yang serupa dengan itu, mengganti dengan seekor kambing atau biri-biri. Dan bagi membunuh kijang jantan atau betina, wajib membayar dengan seekor kambing jantan atau betina. Umurnya setahun. Dia kata gitu dah. Bagi yang membunuh kelinci arnab jantan atau betina, wajib membayar dengan seekor kambing jantan atau betina apabila sudah kuat berjalan sebelum sampai usia setahun. Bagi yang membunuh binatang nyerbu, ke apa benda tak nak nyerbu, baik jantan atau betina, wajib yang mengganti dengan seekor anak kambing jantan atau betina yang berumur 4 bulan yang sudah tidak lagi menyusu kepada ibunya. Tapi hendaklah sifatnya kurang dari umurnya dan kambing sebagai ganti membunuh kelinci tu, kerana kelinci lebih mahal dari yerbuk lebih kurang lah yerbuk kelinci ni daripada arnab Bagi membunuh dhab dan Ummu Hasan wajib mengganti, kata Ummu Hasan wajib mengganti dengan seekor anak sapi dhab ni bewok pasir ada kata dhab saja boleh makan bewok pasir, bewok lain tak boleh. Padahal tu lebih kurang Binatang perburuan yang tidak pernah diterangkan oleh Nabi SAW hendaklah disesuaikan dengan nilai binatang serupa. Jadi ditentukan oleh 2 orang yang adil, cerdik dan faqih pada bab qiyas. Allah Ta'ala firman, jadi kalau tak tahu juga, tengok pakar lah. Hakim ataupun pakar bahagian. Nak tentukan ni jenis. Nak ganti dengan apa dah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, yahkumu bihi zawa adli minkum. Menurut keputusan 2 orang yang adil antara kamu sebagai hadiah sebagai korban
Dan sebagai pengganti binatang perburuan yang sihat, kecil dan kurus atau sebaliknya, maka penggantinya adalah binatang yang seumpamanya. Sekalipun buta matanya pada sebelah kanan atau kirinya. Lebih kurang lah saiz body ke apa dah. Memadai yang jantan sebagai pengganti yang betina dan sebaliknya, betina ganti jantan, dan yang membunuh binatang perburuan yang bunting mengganti dengan yang seumpamanya, bunting juga namun tidak disembelih. Hanya dinilai harganya saja seperti yang terang kepada huraian yang terdahulu tentang dam membunuh binatang buruan ialah dam takhir dan ta'dil. Maka wajib memilih binatang pengganti yang serupa dengan binatang yang dibunuh di tanah haram dan menyedekahkan semua dagingnya kepada orang miskin yang ada di tanah haram atau menyedekahkan bahan makanan yang memadai untuk dijadikan zakat fitrah atau dengan membayar nilainya saja di kota Mekah atau dengan berpuasa sebanyak hari dengan 1 mud per hari. Dan kalau ada yang kurang 1 mud maka dicukupkan 1 mud. Dan tidak memadai menyembelih binatang yang seumpamanya di tempat-tempat lain dan di tanah haram sekalipun disedekahkan di tanah haram. Tak boleh nak ambil tanah haram juga. Tidak memadai menyedekahkan sebelum disembelih. Dah sembelih dulu baru sebut sedekah. Bukan sedekah dalam keadaan hidup lah. Dan tidak mula memadai menyedekahkannya wang sebagai gantinya. Kena ikut asal dia. Bukan tu ganti ni apa dah. Kalau beli guna piti pun bayar harga binatang kita nak ganti tu lembu. Cara lembu. Kambing cara kambing. Dan lepas tu bagulah. Sembelih ni baru bagi dia. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man qatlahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mislu ma qatala minan na'am." Pada siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan beruang yang dibunuhnya. Surah Al-Ma'idah ayat 95. Jadi ni dalil yang letak dalil yang utama nak cerita dia kena gantilah kalau terburu binatang-binatang tersebut. Adapun binatang beruang yang tidak ada imbangannya seperti belalang dan burung yang lain atau burung merpati dan yang serupa itu baik yang lebih besar dan merpati dari merpati atau lebih kecil dari merpati, maka bagi membunuh boleh memilih antara memberi sedekah makanan dari harga binatang perburuan itu kepada semua orang miskin di tanah haram atau puasa sebilangan mud harga makanan. 1 mud tu 7 riyal lah. Dan yang kurang dari 1 mud dicukupkan menjadi 1 mud. Dan orang yang mentaksir harga binatang beruang di sini sebagaimana diterangkan pada bahagian yang telah lalu ialah 2 orang yang adil. Inilah hukum denda membunuh binatang beruang. Jadi untuk selesai masalah, ni adalah orang pakar bahagian tu untuk tentukan denda berapa nak bayar. Dengan tumbuh-tumbuhan tanah haram, bagi yang memotongnya atau mencabut pohon kayu yang besar dikenakan seekor sapi lembu yang berumur 2 tahun. Dan membedai dengan mengeluarkan unta sebagai ganti seekor lembu kerana tidak wajib sama gantian binatang beruang itu. Dia nak lebih besar. Sama atau lebih besar. Boleh kurang. Dan bagi memotong atau mencabut pohon kayu kecil menggantikannya dengan seekor kambing kecil. Mengganti seekor kambing yang sama dengan pengganti sepohon kayu besar. Bagi memotong atau mencabut pohon yang sedang mengganti seekor kambing yang lebih besar. Sedia-sedia dah. Jadi pokok tu tak besar mana, tapi tidak kecil mana dah. Sedia-sedia ganti dengan seekor kambing yang lebih besar dari kambing berganti. Kambing ganti pohon yang kecil seperti terangkan di dalam huraian mengenai dan memotong atau mencabut tumbuh-tumbuhan tanah haram iaitu takhir dan ta'dil. Maka bagi memotong atau mencabutnya dapat milih antara menyembelih lembu atau kambing dan menyedekahkan dagingnya. Dan antara menyedekahkan makanan yang membadai untuk jadikan zakat fitrah yang dibeli dengan harga lembu atau kambing di atas. Atau dengan berpuasa yang jumlah baginya diperhitungkan dengan jumlah mud yang diambil dari harga lembu atau kambing yang terangkan di atas. Kalau nak puasa gitu cara dia. Tapi kena bayar, dah kena sama kira hitungnya. Kalau dia harga lembu 2,000, sehari makan 7 riyal je. Dan bagi 2,000 lagi 7, berapa hari lah dah gitulah dah. Dan memotong atau yang mencabut pohon kayu yang sangat kecil dan menyediakan makanan seharga kayu itu sahaja atau berpuasa sebanyak mud makanan sebagai ganti harga sapi atau kambing yang dijadikan pengganti kayu tadi. Kayu tak boleh nak beri pitih, nak bayar ke apa. Dia kena puasa sebanyak nilai itulah sehari 7 riyal kan, bagi 7 macam tu. Atau 10 riyal kan, bagi 10 dah. Setakat tu saja, wallahu alam. Habislah perkara-perkara yang diharamkan. Lepas tu dia kena bayar rega apa lah tak. Jadi pertamanya tutup seluruh kepala atau sebahagian kepala. Dan peribahasa itu tutup muka juga dah. Yang kedua, tak boleh pakai wangi-wangian. Wangi-wangian ataupun minyak rambut tak boleh. Ketiga, yang ketiga tak boleh pakai minyak rambut dah. Yang kedua tu minyak wangi, ketiga tu minyak rambut, tak boleh pakai minyak rambut untuk kemas dah.
Lepas tu yang keempatnya, membuang rambut kepala atau lainnya dengan mencukur atau guntingnya atau cabuknya. Gitu dah. Kuku dia juga dah. Yang keempat. Yang kelimanya, senggama dah. Senggama ataupun melihat dengan syahwat dah. Yang kelima. Yang keenamnya, yang diharamkan, kelima ni serupa ni. Tadi membawa kepada senggama. Tengok dengan syahwat ke apa dah. Yang kelima, yang keenam ni, memang senggama terus dah. Memang senggama terus dah. Patut setengah kitab buah yang kelima juga serupa dah. Yang ketujuhnya, atau perkenal tak? Memburu binatang perburuan. Binatang perburuan. Yang ketujuh. Mana ke-8? Tak ada dah. Gitu lah. Hak panjang juga ni. Beruan ni. Setakat tu saja. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.